حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama rafa' kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi yang barakah ini bagi meneruskan sedikit perkongsian kita daripada tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Hari ini kita masuk surah yang baru, surah Al-Alaq. Sebelum itu saya tertarik dengan hadis yang dibacakan oleh sahabat kita tadi. Doa yang makbul adalah doa para malaikat, dan para malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa taat kepada Allah. Mereka tidak melakukan dosa, sementara mereka tidak ada nafsu dan tidak ada juga jantina. Jadi untuk salah satu cara mendapatkan doa daripada malaikat ini adalah dengan kita mendoakan orang lain dalam keadaan majhul, dalam keadaan orang lain tidak mengetahui dia sedang didoakan oleh kita. Maka para malaikat yang berhampiran ataupun yang memang mendengar doa kita, lalu dia pun berkata amin, walaka mithlihi atau walaka kadzalik, kau juga mudah-mudahan dapat kebajikan seperti yang kau doakan. Jadi sebab itu adalah sangat tidak molek kalau kita mendoakan keburukan kepada orang lain, kerana keburukan juga yang akan tertimpa ke atas diri kita. Jadi alangkah baik kalau pada hari ini kita sama-sama mengajak hati kita ini agar mudah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kita ni payah nak doakan orang lain sebab kita merasakan kadang-kadang kita cemburu pula. Kenapa orang lain dapat, aku tak dapat? Baik aku doa untuk diri aku. Kau doalah sendiri, kau nak. Jadi hari ini kita doakan orang lain. Jadi kalau kita ada parti lawan, kita doakan dia menang. Jadi kita pun menang. Tapi ada ustaz kata, minta maaf. Baik, kita masuk surah Al-Alaq. Al-Alaq ini surah yang glamour di kalangan kita. Cuma kadang-kadang kita tak ada lalu kata, kita jarang menamakan dia surah Al-Alaq. Surah apa? Surah Iqra. Iqra dia tahu. Kalau surah Al-Alaq, apa dia surah Al-Alaq? Surah Al-A'la, apa dia surah Al-A'la? Sabihis lah. Sabihis saya tahulah. Al-A'la ni tak tahu. Surah Al-Ikhlas, apa dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallah. Qul huwallah tahulah. Jadi surah Al-Alaq ialah surah yang pertama diturunkan. Tapi kenapa kalau dia pertama diturunkan, kenapa dia tidak jadi surah yang pertama dalam Al-Quran? Kenapa pula surah Fatihah? Jadi sepatutnya bila dia yang pertama, dialah duduk depan sekali. Jadi bagaimana penentuan surah-surah ni, siapa yang tentukan? Daripada Fatihah, lepas tu Baqarah, bukan Fatihah pun yang mula diturunkan. Jadi bila penentuan ini berlaku? Penentuan surah ni pertama, kedua, ketiga sampailah 30 juzuk tu, ataupun 114 surah. Jadi penentuan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam yang bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Jadi bila tadarus ini, Jibril siap-siap telah tentukanlah. Walaupun dah Quran dah serta turun, Nabi sentiasa bertadarus dengan Jibril alaihissalam dalam bulan Ramadan. Penentuan itu ditentukan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Jadi bukan pandai-pandai ditentukan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan lah. Itu buat Fatihah dulu. Tak ada dah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surah Al-Alaq ini merupakan ayat ataupun surah yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri Jibril alaihi salam rupa bentuk dia yang sebenar. Nabi pernah tak jumpa Jibril sebelum itu? Sebelum surah Al-Alaq ini diturunkan, Nabi pernah jumpa tak? Pernah jumpa beberapa kali.
termasuklah dalam kes syaqqus sudur, pembelahan dada. Pembelahan dada saja dikatakan 5 kali sebelum Nabi jadi Rasul. Ketika kecil, ketika Nabi nak Isra' wal Mi'raj, bahkan ketika Isra' wal Mi'raj didampingi oleh Jibril alaihissalam. Tapi kesemua itu Jibril dia berupa seorang lelaki. Dia tidak berupa diri dia sendiri. Jadi Nabi SAW tidak pernah melihat rupa Jibril alaihissalam. Kecuali ketika ketika turunnya wahyu yang pertama ini. Beberapa kali sebelum itu Jibril turun dalam kes pembelahan dada terutamanya, semuanya Jibril berupa seorang lelaki. Jadi ini kali pertama Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam dengan 600 sayap dia. Yang kepala dia kat langit, kaki dia dekat bumi. Betapa besarnya Jibril ini menjadikan Nabi gerun, takut sebagai seorang manusia yang tak pernah lihat pun keajaiban seperti itu. Kita tengok bangunan besar pun kita rasa, wih besarnya bangunan ni, jadi gayat sekejap. Kalau orang bayar kata gayat lah, jadi jakun. Tapi kalau orang asli kata marah dia kalau kita kata jakun. Sebab dia ada suku kaum ni jakun. Dia yang kata kita jakun. Hari tu saya pergi Masjid Putra semayang Zuhur. Habis semayang tu kan ramai pelancong luar tu. Ada satu pelancong daripada Thailand. Dia buat motor besar ni, dalam 5-6 biji motor. Dia parking dekat depan masjid tu. Lepas tu dia beratur ramai-ramai. Dia beratur ramai-ramai menghadap ke masjid tu. Dia menghadap ke menara masjid yang tinggi tu. Dia tengok semua kata menara tu tinggi, dia boleh buat macam ni. Oh, dia pun takjub dengan menara tu. Itu baru menara Masjid Putra dia pun. Jadi tak tahulah, mungkin dia ingat kita sembah menara ke apa. Oh, dia jadi kagum sangat dengan menara tu. Dia kumpul ramai-ramai, dia sembah menara Masjid Putra. So saya nak beritahu bahawasanya manusia ni bila tengok benda besar daripada dia pun dia rasa takjub, dia rasa impress, dia rasa dahsyatlah, rare lah. Apatah lagi Nabi SAW melihat satu makhluk yang tak pernah dia lihat sebelum ini, yang bersayap pula. Dah lah bersayap, poluk dia pula. Kita suami poluk pun sekarang ni dah comel-comel kan. Dulu dia suka suami dia peluk. Contohlah. Apatah lagi bini poluk dia, dia pun terbiak dia. Baik, jadi apatah lagi Jibril alaihissalam peluk Nabi SAW. Mengandungi 19 ayat. Ayat ini confirmlah surah Makkiyah kerana diturunkan di Makkah. Seperti mana yang saya sebut tadi, surah yang pertama diturunkan. Surah ini juga dinamakan surah Al-Iqra, ataupun surah Iqra, ataupun surah Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi perkataan qalam itu pun digunakan sebagai nama surah Al-Alaq ini. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Alaq? Kerana Allah Subhanahu wa taala pun menyebut perkataan Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Apa dimaksud 'alaq? Kalau qalam tadi maksud panel. Tapi 'alaq bermaksud segumpal darah. Segumpal darah ataupun seketul darah dalam bentuk haiwan yang kecil. Maksudnya kita dalam proses kejadian kita ni, kita macam tu lah, segumpal darah kecil je. Dinamakan alaqah sebelum dia jadi janin lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan akan kejadian kita manusia ini daripada segumpal darah. Maka dinamakan surah ini surah Al-Alaqah, yakni seketul darah ataupun segumpal darah. Kaitannya dengan surah At-Tin.
Masih cerita yang sama dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsan at-taqwim. Maka telah kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ahsan, paling baik. Tak ada makhluk yang lebih baik daripada kita. Hatta malaikat, kita yang terbaik ciptaan daripada malaikat. Malaikat daripada cahaya ke Ustaz? Dia confirm syurga punya, taat. Memanglah. Tapi manusia ini Allah dah sebut sebaik-baik kejadian, bukan malaikat. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh beriman kepada Allah dalam keadaan kita ada nafsu, dalam keadaan kita lelaki dan perempuan, ada jantina, boleh taat, boleh datang surau An-Nur pada pagi ni, lawan nafsu dia, dia lebih baik daripada malaikat. Malaikat memang dia baik sebab dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu tidur, tak ada nafsu makan, tak ada nafsu nak beranak pinak. Jadi memang dia taat lah. Tetapi malam sekali malam, kemudian Allah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfal. Allah letak martabat kita asfal, paling bawah pula, lebih bawah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam binatang ternakan, bahkan lebih sesat, lebih bawah lagi daripada haiwan. Sebagaimana Hamka kata, kalau hidup sekadar makan, kera di hutan pun makan. Apa beza kita dengan haiwan? Kalau hidup ni sekadar makan, sekadar beranak, sekadar melampiaskan nafsu makan, nafsu seks kita, tak ada beza kita dengan haiwan. Apa beza kita dengan kera di hutan? Tapi yang membezakan kita, illal ladina amanu wa amilu as-salihat. Mereka yang beriman. Ini iman ini yang membezakan kita dengan haiwan. So kita boleh jadi makhluk yang lebih hebat daripada malaikat dengan kita kongkong nafsu kita, dengan kita beriman kepada Allah. Malangnya kita lebih teruk daripada haiwan bila Allah kurniakan kita akal, tetapi kita tak nak ikut akal dan juga iman. Kita lebih teruk daripada haiwan. Memang ramai lagi teruk lah. Haiwan pun tak buang anak, haiwan pun tak bunuh anak. Kita ni Allah bagi akal. Maka dalam surah ini juga menceritakan tentang kejadian manusia. Bahkan Allah menjelaskan bahawa manusia diciptakan daripada seketul darah. Penjelasan ini merupakan keterangan daripada aspek benda dan kebendaan, asal kejadian lah. Saya tak tahu kalau tuan-tuan dan puan dah tahu. Saya baru baca ayam betina adalah ayam berasal daripada telur lah kan. Kita ni pada segumpal darah tadi saya nak beritahu asal ciptaan, asal kejadian. Ayam betina, kalau dia tidak ada ayam jantan, dia boleh bertelur. Kalau kita bela ayam betina saja, tak ada bela ayam jantan, dia boleh bertelur. Saya tanya tuan-tuan pagi ni. Okey, siapa kata ayam betina tanpa ayam jantan boleh bertelur? Angkat tangan. Abang tak sebab angkat tangan. Boleh kan? Boleh. Siapa kata ayam betina tak boleh bertelur? Dia mesti ada ayam jantan baru dia bertelur. Angkat tangan. Ini nak pelihara raya ni. Dia nak angkat tangan pun susah. Tak ada lah ngundi ni tau. Mujur 17 bulan tergaji. Kalau tak lagi alasan dia, aku tak akan minta ngundi. Okey. Dia memang tak angkat tangannya. Okey, ayam betina rupa-rupa ni kalau tak ada ayam jantan, dia boleh bertelur. Dia boleh bertelur. Cuma beza dia, ayam betina yang tak ada ayam jantan, dia akan bertelur macam biasa juga. Dia akan mengokeh, cari bising ke kampung kan. Tapi beza dia, telur dia menetas ataupun tidak. Telur dia tidak boleh menetas. Dia memang jadi ayam tolo lah. Bukan ayam pencen, dia tak kerja pun, tak ada PSP pun. Rupanya kalau dia tak ada ayam jantan, dia hanya bertelur saja. Telur dia kalau kita pecahkan sama je dengan telur yang biasa kan, ada kuning ada putih. Tapi dia tidak boleh menetas, dia tak akan jadi anak.
ayam yang ada ayam jantan saja bila dia mengawan lah. Saya nak sebut asmara pula. Bila dia mengawan, barulah walau jantan tu pancarkan dia punya air mani dia, jadi telur, barulah boleh jadi anak ayam. Barulah anak ayam tu bolehlah, barulah telur tu dieram dan boleh menetas. Subhanallah. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita nak ayam tu bertelur saja, kita nak makan telur, kita beli ayam betina je. So dia akan, kita makan telur lah, tak akan menoteh punya. Tapi kalau kita nak ayam tu menoteh, kena ada ayam jantan. Subhanallah. Berbanding kita manusia, kalau orang perempuan di sini kat Sabah Selatan ni, tak boleh beranak lah. Tiba-tiba beranak tu pelik . Kita mesti ada mawaddah wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Azwaja, berpasang-pasangan. Jadi itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nak compare kita dengan haiwan, kita terbaik. Kita memang terbaik. Maka dalam surah Al-Alaq ini Allah menjelaskan pula situasi hari akhirat. Sebagaimana dalam surah At-Tin juga Allah cerita tentang hari akhirat itu kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ni di akhirat pahala yang tak putus-putus. Kan ada dua pandangan dari itu. Yang pertama, orang yang memang dia beramal ibadah dengan sedekah jariah dia dah mati, pahala dia ghairu mamnun, istimrar, daim, berterusan dia punya pahala. Itu pandangan yang biasa kita dengar lah. Tapi pandangan yang kedua itu menyatakan orang kalau dia ketika sihat, dia beramal ibadah konsisten dengan amalan-amalan sunat dia, sampai tahap dia sakit, dia dah tak mampu dah uzur, dah tua, dah nyanyuk, dia dapat pahala berterusan sebagaimana dia sihat kan. Seolah-olah dia tetap sembahyang duhanya, tetap dengan baca Qurannya, tetap dengan solat berjemaah di masjid, walaupun tak pergi dah, dia dah terlantar lah, tak mampu dah. Tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Masa dia sihat, dia buat amal ibadah itu tanpa henti, berterusan, istiqamah. Ketika dia tak sihat, tak mampu dah, dia tetap dapat pahala seperti ketika dia sihat. Subhanallah. Itu pandangan yang kedua gitu kan. Baik, jadi surah ini merupakan surah yang pertama diturunkan, mengandungi 3 perkara yang penting. Yang pertama, cerita tentang kejadian manusia yang bermula daripada air yang hina, keluar pun dari tempat yang hina, masuk pun tempat yang hina juga, keluar balik dari tempat yang hina juga. Tapi Masya Allah, air itu suci, benih itu suci. Sampai kan kalau lah air mani itu terkena pakaian kita pun boleh bawa solat pun. Tak perlu pembasuh, ataupun tidak menajiskan. Dia bukan najis, dia tidak menajiskan pakaian kita. Tapi takkanlah nak bawa semaya kain pelekat tu dalam keadaan ni Bismillah kata terjelehet tu. Kan orang bayar kau banyak tu lah, tak senonoh ambil lah. Tapi katalah kita tak sedar, malam tu je projek A pakai kain pelekat tu, besok pagi tapi semayang subuh surah An-Nur pun dia pakai kain tu yang sama. Sekali tu imam tegur, apa kain ni basah ni? Alamak, nasib baik dah mandi. Tak ada masalah, dia bukan najis, cuma dia keluar dan masuk daripada tempat yang hina. Nak menyatakan betapa hinanya kita ni. Kita bukannya mulia pun. Kita mulia sebab apa? Sebab kereta kita, sebab pakaian kita yang mahal, sebab muka kita yang lawa, sebab suara kita yang sedap. Tak ada tau. A'azzakallah bil Islam. Kita mulia sebab Islam. Sebagaimana Khawlah menasihati Umar
yang baru jadi khalifah, keluar daripada masjid Nabi kan, Khawlah yang dah tua, yang join perang Uhud, yang bantu Nabi ketika perang subhanallah hijrah, tua Khawlah. Ditahannya Umar tengah jalan, ya Amirul Mukminin, ya Umar ittaqullah. Ditahan Umar tengah jalan, dia kata, wahai khalifah, kau takutlah kepada Allah. Ittaqullah haitsu ma kuntum, a'azzakallah bil Islam. Takutilah Allah di mana saja kamu berada, sesungguhnya engkau telah dimuliakan dengan Islam. Kalau bukan kerana Islam, kau tak mulia pun. Sebelum Islam dia memusuhi Nabi pun, bahkan Umar, bukan? Cerita Umar ni tentang rahimakumullah, kan dia nak bunuh Nabi, lepas tu dia masuk Islam pada malam tersebut kan, bila dengar adik dia baca Quran. Ada seorang lelaki lagi nama Umair. Umar, kalau dalam bahasa Arab kita tasghirkan dia, kita kecilkan nama Umar ini jadi Umair. Ada seorang lelaki nama Umair, U-M-A-I-R, Umair. Bahrun, laut, kita kecilkan laut ni jadi Buhair, jadi tasik. Buhair maksud tasik. Ada Umar, ada seorang lelaki nama Umair. Sama kisah dia dengan Umar. Dan lepas perang Badar, Nabi telah tawan anak dia. Dia bincang dengan kawan dia Safwan bin Umayyah. Kalau Safwan kata, kalau kau mampu jaga anak bini aku, sekarang juga aku pergi Madinah, aku penggal kepala Muhammad. Safwan kata, okey, kita bincang dua orang je ni, jangan beritahu orang lain, okey? Aku bayarkan hutang kau, kata Safwan. Aku kalau kau mati, aku sponsor anak bini kau. Kau pergi. Sebab Muhammad dalam perang Badar telah bunuh abang dengan ayah aku, Umayyah bin Khalaf. Abang dia ada, Umayyah bin Khalaf abah dia, ada abang dia pun kena bunuh oleh Bilal bin Rabah dalam peperangan Badar. So Safwan pun benci dengan Nabi. Tapi dia bincang dua orang lah. Dia bincang tu masa tu di Hijr Ismail. Dia dua orang duk bincang. So Umair, dia balik Umar, dia asah pedang dia macam Umar. Dia asah. Bahkan lebih dahsyat daripada Umar, Umair ini dia ambil racun, disapu pula pada pedang dia. Sapu, hari-hari sapu. Tujuan dia apa? Kalau aku tak dapat pauk kepala Muhammad pun, aku dapat cederakan sikit cukup. Nanti racun tu masuk dalam tempat yang cedera tu akan membunuh Muhammad. Dia punya benci dengan Nabi. Kemudian dia, orang semua tak tahu. Safwan saja tahu. Dia pacu kuda dia pergi ke Madinah. Sampai masjid Nabi, Nabi duduk dengan Umar, dengan beberapa orang sahabat. Pendek cerita, Umar nampak Umair datang. Umar kata tu musuh Allah datang. Nabi kata jangan situ, ajak dia masuk. Umair pun masuk. Umair dah siap dah, pegang pedang dia, tali pedang letak kat leher. Itu tanda dia akan, bila-bila masa saja dia akan libas pedang, dia akan libas kepala Nabi. Umar pergi ambil Umair. Umar pun buka pedang, tali pedang Umar pun lekat kat leher dia, pun berjaga-jaga. Umair ni kan, kalau dia buat benda mengepek-epek, dia pesak, dia pancunglah kepala Umair. Okey, pendek cerita, duduk sebelah Nabi. Nabi suruh duduk sebelah dia. Dia dah rasa bersalah. Lepas tu Nabi kata, apa tujuan kau ke sini wahai Umair? Umair kata, tak ada apa. Kau telah tawan anak aku, kau tolong buat baik dengan dia. Lain pula cakap. Nabi tahu Umair ni punya niat. Nabi kata, cuba kau cakap betul-betul. Sebenarnya kau datang sini kau nak apa? Umair sendiri kata, tak, memang tak ada apa-apa. Aku memang nak beritahu kau tolong jaga anak aku. Nabi kata, cakap betul-betul wahai Umair. Bukankah kau telah berpakat dengan Safwan bin Umayyah? Bukankah kau telah berbicara dengan Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail?
Bukankah kau telah berkata kepada Safwan bin Umayyah supaya menjaga anak binimu kalau kau mati pada hari ini kerana datang untuk membunuh aku? Wah. Umar kata, dia speechless. Kata, wallahi, aku tak pernah beritahu sesiapa pun akan rancangan aku dengan Safwan. Macam mana kau tahu? Kalau inilah perkara yang aku datang daripada Makkah ke sini, tak ada siapa pun yang tahu. Tiba-tiba kau tahu, dan kau tahu aku telah berbincang dengan Safwan, bincang pula dekat Hijr Ismail. Benarlah kau ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Umair pun peluk Islam. Jadi hebatnya orang nama Umar dan Umair ini, a'azzahallahu bil Islam. Allah telah muliakannya dengan Islam. Subhanallah. Itu cerita dalam Rahim Al-Makhtum. Nanti kita sambung lagi cerita yang tu. Kita masuk lagi, apa cerita lagi dalam surah Al-Alaq ini? Cerita tentang sifat manusia yang melampau, yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ni kadang-kadang dia merasakan ada ideologi ataupun ada manhaj, ada pemikiran yang lebih baik daripada Al-Quran ini. Sebagaimana yang berlaku di Saudi pada hari ini. Terang-terang mereka mengatakan, kita nak jadi lebih maju daripada Eropah. Islam ini menghalang kemajuan. Ini pemikiran liberal lah. Memang diperintah oleh orang liberal pun sekarang ni Saudi. Yang mereka merasakan kehidupan barat itu lebih sesuai, lebih cocok dengan mereka. Sedangkan itu merupakan semenanjung yang ada dua tanah haram untuk umat Islam. Dan memang kita tak pelik kerana perkara ini telah berlaku dulu pun macam tu juga. Dia berulang balik. Zaman saya pernah beritahu tuan-tuan, Amru bin Luhai, cucu kepada Adnan, maknanya datuk Nabi lah. Amru bin Luhai nama dia. Cicit kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang memerintah Makkah pada ketika itu. Masa itu mereka bagus. Sebelum Amru bin Luhai, generasi yang kedua, nak ke Nabi Ismail tu semua bagus. Semua ala millati Ibrahim Hanifah. Mereka pure mengamalkan syariat Nabi Ibrahim. Islam lah mereka. Tapi sampai saja Amru bin Luhai, sampai saja Muhammad bin Salman, dia dah pergi ke Syria, dia pergi ke Syam. Dia melihat orang di Syria telah menyembah berhala. Dia tanya, kenapa kamu buat macam ni? Kamu tak sembah Allah ke? Dia orang di Syam pada ketika itu kata, kami sembah Allah, cuma kami tak nampak Allah. So kami adakan patung ini perantaraan saja. Tapi kita mohon kepada Allah melalui patung-patung ini. Itu punca dia. Oh, Amru bin Luhai kata, cantik juga idea ni. Make sense lah dia, logik lah. Okay, dia pun beli Al-Lata Al-Uzza. Dia beli patung-patung tu, dia bawa balik ke Makkah. Dia bina pula patung-patung yang besar. Dia jual pula patung. So dia kata kat orang Makkah, start hari ni kita sembah Allah, tapi ni perantaraan. Jadi nampaklah, jadi senang sikit nak minta. Jadi akhirnya banyak patung. Ni patung untuk SPM, ni patung untuk lawa, ni patung untuk kaya, ni patung untuk macam-macam. Sebab merasakan ada agama yang lebih baik daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan kesemua kesyirikan. Sebab itu kita panggil mereka musyrikin. Musyrikin Makkah. Kenapa musyrikin? Sebab mereka syirik. Mereka menyengutukan, menjadikan Allah itu sekutu. Mereka sembah Allah. Abu Jahal sembah Allah, sembah. Sebab tu kita akan tengok dalam kitab-kitab sirah. Kalau kita tengok drama dulu-dulu, cerita pasal Abu Jahal, Abu Lahab, mereka bila bercakap wallahi dalam kitab Rahim Al-Makhtum pun, bila mereka nak bersumpah, mereka kata-kata wallahi, mereka sembah Allah.
Mereka betul berqasam, bersumpah atas nama Allah. Tetapi malang seribu kali malang, mereka menyengutukan Allah. Itu beza mereka dengan orang yang ala millati Ibrahim hanifa. Zaman Nabi ada yang pure, macam Nabi, mak ayah Nabi, atuk Nabi, mereka tak sembah berhala walaupun berhala banyak. Tapi macam Abu Talib, Abu Lahab, mereka sembah berhala. Jadi orang-orang yang sebelum kedatangan Nabi dipanggil sebagai ahlu fatrah. Dakwah tak sampai lagi kepada dia. Jadi dia masuk Islam macam ayah Nabi kan. Nabi belum diutuskan lagi. Jadi orang-orang yang sebelum itu ahli fatrah, dia tidak dapat dakwah. Samalah mereka dengan ahli fitrah. Ahli fitrah ni orang yang bayi yang lahir mati. Dia ahli fitrah. Walaupun dia lahir daripada rahim Kristian ke, bukan Islam ke, dia mati, dia ahli fitrah, dia tidak ada dosa. Ahli fitrah ni macam tu lah. Tapi Abu Talib, dia bukan ahli fitrah. Nabi dah diutuskan dan Nabi dakwah dia masuk Islam. Akhir nafas dia tidak nak mahu masuk Islam. Akhirnya ditempatkan oleh Allah dalam neraka. Baik, panjang cerita tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan betapa manusia ni suka sangat lupa dan angkuh terhadap Allah, sedangkan dia hidup dalam keadaan nikmat harta, kekayaan yang diberi oleh Allah. Dan manusia ni kerap kali engkar kepada Allah, sedangkan dia wajib bersyukur dengan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah mendedahkan sifat jahat Abu Jahal dalam surah ini yang menegah Nabi menunaikan ibadah salat kerana sikapnya yang menyokong kezaliman dan agamanya yang menyembah berhala. Allah juga menjanjikan janji-janji buruk kepadanya seandainya ia berterusan dalam kesesatan, kekufuran dan penderhakaan. Ini kisah Abu Jahal dalam surah Al-Alaq. Bukan Abu Lahab. Abu Lahab memang Allah rakamkan surah yang khusus untuk dia, bapa saudara Nabi Abu Lahab ni. Dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kan? Surah Al-Lahab. Okey, tapi dalam surah Al-Alaq ini Allah cerita tentang kebejatan akhlak Abu Jahal. Dalam konteks Nabi berdakwah ni memang ketua kepada anasi-anasi jahat ini, ataupun ketua kepada orang-orang musyrikin yang melampau yang menyerang Nabi ni adalah Abu Jahal. Abu Lahab ini dia peranan dia tak sebesar Abu Jahal. Abu Jahal ni dia mengetuai peperangan, konfrontasi dengan Nabi. Bahkan Abu Jahal orang yang bertanggungjawab menghantar memorandum kepada Abu Talib. Dia ketua semua. Abu Lahab ni dia dah tua kan. Dia berbaya Abu Talib. Dia atas lagi pada Abu Talib. Dia tak join pun peperangan Badar, Abu Lahab. Tapi dia mati selepas peperangan Badar, mati kerana terkejut mendengar kekalahan tentera musyrikin dalam perang Badar. So, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Abu Jahal Allah hinakan dia dalam surah Al-Alaq ini kerana kebejatan akhlak dia. Sikap dia yang menentang dakwah Nabi SAW. Saya kata tadi 3 memorandum dia hantar kepada Abu Talib. Memorandum yang pertama, dia kata, dia ramai-ramai datang ke Abu Talib. Dia kata ke Abu Talib, wahai Abu Talib, beritahu anak saudaramu, jangan bawa Islam, jangan dakwah Islam. Kalau dia berterusan dakwah agama yang baru ni, kami akan pukul dia, kami akan cederakan dia. Abu Talib kata, aku bukannya agama Islam, tapi anak saudara aku itu korang yang beri gelaran Al-Amin. Korang tahu dia jujur, korang tahu dia tidak pernah menipu pun. So sekarang ni apa yang dia nak bawa,
Biarkan dia, kau jangan usik dia. Abu Talib kata, kalau kau usik dia, kau usik aku. Langkah mayat aku dulu. Tengok Abu Talib mempertahankan Nabi. Walaupun aku belum Islam lagi. Balik Abu Jahal. Datang kali kedua, Abu Jahal kata lagi, Abu Talib, kita orang datang ni, kita orang bawa budak lelaki sebaya dengan Muhammad. Budaknya lawa, budaknya handsome, anak orang bangsawan, dia pandai baca, dia pandai tulis, dia banyak duit, lagi bagus daripada Muhammad. Kau ambil budak ni, Muhammad bagi kat kita orang. Nak tukar pula Muhammad dengan pemuda tersebut. Abu Talib kata, aku belum bangang lagi dia. Dan tak gila macam kau. Kau nak suruh dia ambil anak orang jago, lepas tu kau nak dia nak seorang anak dan kat kau, lepas tu kau bunuh, kau nak semolih, dia belum gila lidah gitu. Tak payah dah. Tu kerja orang gila tu. Kali yang ketiga datang. Tengok Abu Jahal ni, dia punya konsisten dia menentang dakwah Nabi tu. Macam-macam cara. Tak dapat cara lembut, diplomasi, cara kasar, dia perang. Kali yang ketiga datang, Abu Talib kata, no, kau dah tahu stand aku macam mana. Kalau kau nak try juga, kau pergi jumpa Muhammad, tuan punya badan tertus. Aku tak nak layan engkau, kata Abu Talib. Abu Jahal pergi jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad, macam ni lah, aku dah muak dah. Macam-macam aku buat dah. Kata. Aku kempen kata kau ni penipu lah, kau ni sihir lah, kau ni saja cerita dongeng kan, tak jalan juga. Kau teruskan juga dakwah kau ni. Macam ni lah, aku datang dengan kau ni, aku bawa harta banyak. Aku lantik kau jadi sultan di Makkah ini. Kita orang bagi perempuan, bagi jawatan, bagi harta banyak. Kalau kau nak, kalau itu yang kau nak. Bahkan aku sanggup turunkan ego aku hari ni. Tahun ni aku sembah Tuhan kau, tahun depan kau sembah Tuhan aku, tahun lagi sekali kau sembah balik, aku sembah balik Tuhan kau, tahun lagi sekali kau sembah pula Tuhan aku. Kita kongsi lah. Makkah ni pun kita hidup harmoni lah. Tak payah kita berbilang kaum kan. Hidup secara harmoni lah kita. Khawatir macam tu lah. Nabi kata, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Turun surah ni. Dan turun surah, Nabi lafazkan kepada mereka, itulah sebabun nuzul surah Al-Kafirun. Wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kau sembah, dan kau juga tak mahu sembah apa yang aku sembah. Aku tak beribadah cara kamu ibadah, kamu juga tidak mahu beribadah cara aku beribadah. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku, bagi kamu agama kamu. Surah yang biasa kita baca. Ada dalam Facebook baru ni video seorang suami jadi imam, isteri dia kat belakang. Dia baca surah tu, tengok tak video tu? Dia tak jumpa lakum dinukum. Dia dah berulang, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Yang bini kat belakang, lakum dinukum. Dia tak dengar juga. Dia tu wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Bini dia kat belakang, lakum dinukum. Sudahnya dia baca wala dhalin. Tutup. Bila pula wala dhalin. Baik, jadi cara penurunan surah ini saya dah maklumkan tadi di peringkat awal penurun Al-Quran. Sementara bagi ayat lain turun agak lewat, iaitu selepas dakwah mula berkembang dan penentangan Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Imam Ahmad juga Ibn Bukhari serta Muslim meriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang panjang tapi sangat menarik untuk kita bacakan. Aisyah sendiri cerita, Nabi balik daripada Ghar Hira ini, Gua Hira tu, Nabi dalam keadaan ketak kan. Kemudian dia kata zambiluni, selimutkan aku.
Permulaan wahyu yang dimulakan kepada Nabi adalah mimpi yang baik serta benar dalam tidur. Maka tiadalah Nabi bermimpi satu mimpi melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya pada waktu subuh. Kemudian baginda cenderung duduk di tempat yang sunyi mengasingkan diri. Nabi dah mimpi, start mimpi lah. Mimpi nampak cahaya. Kemudian Nabi dah beruzlah dan berkhalwah. Nabi beruzlah dulu baru dia berkhalwah. Apa beza uzlah dengan khalwah? Nabi beruzlah dulu maksud mengasingkan diri dulu. Nabi dah tak join dah. Duduk kat pasar, tak ada dah duduk dekat Masjidil Haram sebab penuh dengan berhala, 360 buah berhala. Nabi tak suka tengok benda-benda macam tu. Nabi rasa tak betul. Secara fitrahnya tak betul mereka buat ni, sembah-sembah lembu, sembah patung, tak betul. So Nabi pun beruzlah. Beruzlah mengasingkan diri dan berkhalwah. Berkhalwah ni bersunyi-sunyi di Gua Hira, beribadah dalam beberapa malam. Setelah itu baginda kembali kepada isterinya dan mengambil bekalan untuk menyambung ibadahnya. Bukannya pergi hari ni terus Jibril turun. Tak. Dah beberapa malam dia rasa sebab tu kita kadang-kadang bagus beruzlah ni. Berkhalwah ni bagus. Bukan khalwat yang kita tahulah, khalwah. Kita rasingkan diri, pergi sekejap, pergi kubur, tengok kubur. Bagus. 2-3 hari balik, ambil bekalan habis, pergi balik panjat Gua Hira. Siapa dah panjat Gua Hira? Kalau tak gaut boleh panjat. Kalau gaut tak payah panjat. Kemudian baginda kembali semula ke Gua Hira. Begitulah 2-3 hari balik semula ambil bekalan. Sampailah satu ketika baginda berada di Gua Hira ini, maka datanglah kepadanya malaikat lalu berkata kepadanya, Iqra. Kemudian Nabi kata, ma ana biqari'in. Mula-mula Jibril datang tak peluk lagi. Jibril datang dalam rupa dia tu, terus kata kepada Nabi, Iqra, bacalah. Nabi kata, ma ana biqari'in. Dalam keadaan takut ni, tengok makhluk yang besar tu, aku tak tahu baca. Memang tak, Nabi tak tahu baca pun, nak baca apa? Kemudian Jibril pun dakap Nabi. Bayangkan, Jibril dakap Nabi sehingga terasa kepadaku akan kesungguhannya. Macam meresap satu rasa sungguh-sungguh sangat ni kena baca ni. Kemudian dia lepaskan. Jibril lepaskan, dia kata lagi, Iqra. Kemudian aku kata lagi, kata Nabi, ma ana biqari'in. Aku tak pandai baca. Kemudian kali yang kedua, dipeluknya sekuat-kuatnya. Kalau lagi kuat daripada kali yang pertama tadi. Dipeluk Nabi ni sehingga terasa kepadaku akan kepayahan. Susahnya nak bernafas, sakitnya, beratnya. Kemudian dilepaskan aku. Kemudian dia kata lagi, Iqra. Bacalah. Ma ana biqari'in. Aku tak pandai baca. Dan kali yang ketiga dia peluk lagi. Dan pelukan kali yang ketiga ini sangatlah sungguh-sungguh sehingga aku terasa eratnya pelukan itu. Kemudian dilepaskan Nabi. Lalu Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ dulu. Tak habis pun surah Al-Alaq tu. Berapa ayat tu? 3 ayat, 4 ayat. Itu permulaan sikit. Jadi kita dalam konteks nak mengajar anak ni pun, bukannya kita terus boleh ajar semua. Anak kita tak pandai baca kan, kita suruh dia ngaji muqaddam dulu. A, ba, S. Mana pula datangnya S? Macam layan berkeri. Maka dah habis 5 ayat tu. Apa ayat? 5 ayat. 5 ayat saja untuk kali yang pertama.
Nabi pun pulang dengan ayat-ayat ini dalam keadaan yang sangat gemetar. Kemudian masuk ke dalam rumah, lalu dia berkata kepada Aisyah, "Zammiluni, zammiluni." Maka diselimutkanlah Nabi, dipeluk Nabi ni sampai Nabi hilang rasa cemas dia. Tu hebat orang perempuan ni. Sekarang balik kan, abang-abang beritahu kat isteri, "Zammiluni, zammiluni." Selimutkan aku, selimutkan aku. Apa pula selimut ni, perilam menyangkul lah kan. Rupanya nak tidur ngantuk. Kuliah subuh tadi ngantuk pun dia kata. Lalu Khadijah pun berkata, Nabi SAW kata kepada Khadijah pula. Kepada Khadijah, bukan Aisyah. Kata kepada Khadijah, "Aku bimbang keselamatan diriku," kata Nabi. Lalu Khadijah pun berkata kepadanya, "Jangan bimbang. Bertenanglah, demi Allah sesungguhnya engkau tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, kerana engkau bersifat suka menyambungkan silaturahim, jujur, engkau suka menolong orang yang lemah, suka memuliakan menjamu tetamu, dan engkau suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan." Bagusnya Khadijah ni tentang rahimahumullah. Dia tahu Nabi dalam keadaan yang bimbang macam tu. Dia ingatkan Nabi, "Jangan risau lah, abang kan orang baik, orang tak ada musuh, jujur, cakap tak pernah bohong. Takkanlah ada orang nak buat tak baik kot." Tengok, dia menenangkan suami dia. Tak tenang lagi Nabi, dia bawa pula Nabi ni, "Mari kita jumpa pak saudara aku lah." Bawa Nabi bertemu Waraqah ibn Naufal bin Asad bin Uzza bin Qusay, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beragama Nasrani zaman jahiliyah, tetapi dia pandai menulis bahasa Arab dalam keadaan dia sudah tua dan juga telah buta. Ini memang ahli kitab, pure agama Nasrani. Dia tulis kitab, orang alim lah. So dalam kitab Injil memang termaktub cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pun berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Wahai sepupuku, cuba dengar sesuatu daripada Muhammad ini." Kemudian Waraqah pun bertanya Nabi, "Apakah yang telah engkau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya, iaitu dia nak ceritalah makhluk bersayap tinggi besar tu. Lalu Waraqah kata, "Hada namus." Itulah dia nyamuk. Namus ni nyamuk. Kalau kita tengok teks tadi, Waraqah kata hada namus. Itu adalah namus, adalah nyamuk. Tapi yang dimaksudkan dengan Waraqah bukanlah nyamuk, tapi adalah makhluk yang bersayap, iaitulah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. "Sekiranya aku masih muda, remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalaumu." Dia tak teruskan itu. "Kalau aku masih hidup, aku bakal melihat engkau dihalau oleh kaum." Maka Nabi tanya, "Apakah mereka akan menghalau aku?" Waraqah kata, "Benar. Kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang kau bawa ini, melainkan ia akan dimusuhi, dan sekiranya aku masih hidup pada hari berkenaan, tentulah aku akan menolong engkau." Waraqah dalam keadaan sebenarnya dia dah dapat merasakan orang yang berada di depan ini adalah seorang Nabi, dan dia dah tahu pun cerita Buhairah, yang Buhairah pada usia Nabi 10 tahun pergi berniaga ke negeri Syam, yang ketika itu Buhairah seorang pendeta agama Nasrani juga telah tengok belakang Nabi ada khataman nubuwah, tanda kenabian. Kemudian Buhairah kata kepada Abu Talib, "Bawa anak kau balik. Kalau kaum aku tahu dia ni bakal jadi orang hebat, maka dia akan dibunuh." Okay? So Waraqah bin Naufal pada ketika itu, tuan-tuan rahimakumullah, sangatlah berharap kalau dia masih hidup melihat Nabi SAW, dan dia akan jadi pendukung Nabi. Namun tidak berlama sesudah itu Waraqah pun meninggal dunia. Wahyu pun berhenti. Setakat situ berhenti.
Dan berhenti bukannya sehari dua. Berhentinya wahyu ni agak lama. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW bila Waraqah dah mati, wahyu pula terhenti, kuliah kita pun terhenti dekat sini. Kita akan tengok apakah yang berlaku kepada Nabi SAW ketika wahyu telah terhenti. Dapat surat cinta lah, tiba-tiba tak berutus surat dah. Tengok Abang Leman dia tak tu surat dah. Selalu dapat surat, ada bodak shanter. Jadi kita tangguhkan di situ dulu dengan lafaz tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.